به ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Baik, alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama lagi berkumpul untuk saya berkongsi sedikit sebanyak perkongsian dan tazkirah yang sama-sama insya-Allah kita ambil manfaat dan pengajaran supaya kita dapat menambahkan keimanan kita, pengetahuan kita tentang ilmu Allah untuk bekalan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi pada petang ini suka saya hendak berkongsi tentang kehidupan. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan? Baik, jadi tajuk yang akan saya bawa pada petang ini, tajuknya menghidupkan kehidupan. Menghidupkan kehidupan. Jadi kita semua tahu hidup ni bagaimana. Apabila kita nampak seseorang itu dia bergerak, dia boleh berjalan, dia boleh makan, dia boleh buat aktiviti seharian, maka kita kata dia hidup. Dan apabila seseorang tu kita nampak dia terbaring terbujur kaku, tidak boleh bergerak, tidak boleh bercakap, tidak boleh melakukan aktiviti seharian, maka kita tahu seseorang itu sudah tidak lagi bernyawa, ataupun terpanggil sebagai dia telah mati. Jadi ada kalam ulama yang mengatakan apabila jasad seseorang mati, maka hilanglah baginya kebaikan di dunia. Tapi jika hati itu mati, maka hilang di akhirat. Baik, jadi pada minggu-minggu yang lepas saya telah menceritakan bahawa manusia itu terdiri daripada beberapa unsur dan komponen, dan Allah telah menghimpunkan, menggabungkan seluruh komponen-komponen tersebut, dan Allah meniupkan roh kepadanya, lalu hiduplah kita di dunia ini. Ini adalah satu kehidupan yang sementara. Kita ni menuju kepada sebuah kehidupan yang lain yang kekal, iaitu kehidupan di akhirat. Jadi walaupun kita ini telah dihidupkan oleh Allah di dunia, adakah kita ini sebenarnya hidup, ataupun adakah kita ini sebenarnya mati? Allah menyatakan bahawa Allah tidak menganggap kita hidup, melainkan setelah kita ini menyahut panggilan ataupun seruan daripada Allah SWT. Jadi seseorang itu secara fizikalnya, secara zahirnya kita kata dia hidup. Apabila kita nampak dia boleh bercakap, boleh bergerak, tapi adakah hatinya itu hidup seperti jasadnya? Hati ni kita tak nampak. Kalau orang tu bergerak, tak semestinya hati dia itu hidup. Jadi Allah kata hati seseorang itu hidup, dia menyahut seruan Allah. Jadi kalau kita ni hidup, secara zahirnya kita hidup, tapi kalau kita tak menyahut seruan Allah, maka sebenarnya Allah telah menganggap kita ini telah mati. Apabila kita tidak menyahut seruan Allah, kita tidak mengaku beriman ini kepada Allah dan Rasul, maka kehidupan kita adalah sama seperti orang yang mati. Artinya apa? Artinya kehidupan orang yang tidak menyahut seruan Allah dan Rasul, hidupnya tidak memberi kebaikan kepada dirinya, yakni dia hanya berfikir untuk memuaskan nafsunya sahaja. Hidup kerana Allah, maka dia akan berusaha untuk menyahut seruan Allah, menjadikan Rasul itu sebagai pedoman ataupun panduan, tauladan hidup. Tapi kalau dia tidak menyahut seruan Allah dan Rasul,
Jadi apa gunanya hidup? Dia hidup, dia hanyalah hidup untuk keperluan dirinya sahaja. Dia hanya berfikir dan melakukan setiap kerjaan, setiap pekerjaan sehariannya hanyalah untuk dirinya sahaja, dan bekerja hanya untuk dunia yang ditinggalkan. Jadi dunia ini sementara. Jadi kita kejar benda yang sementara, apalah gunanya. Tetapi apabila seseorang menyahut seruan Allah, maka hidupnya akan sentiasa mencetuskan kebaikan dan memberi kebaikan kepada orang lain. Contohlah, apabila seseorang itu dia senang, maka dia akan membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. Apabila dia ada kelebihan, dia tidak merasa sombong, dia merendah diri. Dan jika dia susah, dia redha dengan apa yang ditimpakan ke atas dirinya. Dan jika dia ditimpa musibah pula, dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya dan sabar dengan keadaan yang menimpanya. Jadi dia tidak ada keluhan, dia tidak mengeluh dalam hidup dia, dia tidak merungut. Daripada mulutnya tidak keluar kata-kata penyesalan, tidak keluar kata-kata keluhan, disebabkan dia ada sifat redha dalam diri dia. Itu dalam aspek individu. Tapi dalam aspek keluarga pula, jika dia adalah seorang suami, maka dia akan berusaha untuk menjadi suami yang soleh, yang dapat membimbing isterinya, yang dapat mendidik anak-anaknya. Dan jika dia seorang isteri pula, seorang perempuan, dia menjadi isteri yang patuh pada suami, isteri yang solehah, isteri yang taat pada perintah suami, Allah dan Rasul. Dan jika dia seorang anak pula, dia menjadi seorang anak yang soleh dan solehah, dan juga taat pada perintah ibu dan bapanya. Jadi itulah dalam aspek keluarga pula. Sebab dalam keluarga ada aspek, ada komponen suami, isteri dan anak. Jika dilihat dari skop yang lebih besar pula dalam masyarakat, jika dia adalah seorang pemimpin, ini pemimpin yang hidupnya menjadikan Allah itu sebagai yang menjadikan nabi-nabi, rasul. Maksudnya dia adalah seorang pemimpin yang berkhidmat ikhlas untuk rakyatnya tanpa menipu orang bawahannya. Jadi ini yang kita selalu lihat. Banyak pemimpin yang mereka bekerja ataupun mendapat jawatan itu telah diberikan amanah, tapi tidak menjaga amanah dia dengan sebaiknya. Bila dah jadi wakil rakyat lah contoh, dia sepatutnya mengutamakan keperluan rakyat. Tengok kalau ada orang susah, ada rakyat dia yang memerlukan, maka dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Dan sebagai kita ni bukan wakil rakyat lah, kita pemimpin. Jadi kita adalah orang bawahan. Jadi kalau kita orang bawahan pula, apa yang boleh kita buat? Kita membantu pemimpin dan membetulkan pemimpin itu kerana Allah. Ini susahlah kita nak buat. Macam mana kita nak membetulkan pemimpin? Sepatutnya pemimpin tu yang betulkan kita, kan? Tapi kalau pemimpin tu sendiri tak betul, maka kita ni yang bertanggungjawab sebenarnya untuk. Jadi apa cara nak membetulkan? Susahlah untuk kita, sebab kita ni kata kita tidak ada kuasa, kita tidak berkelayakan, kata kita tak ada power pun nak membetulkan pemimpin. Dan apa cara yang kita boleh buat kalau kita duduk di negara Malaysia yang demokrasi ni? Maka kita perlulah pilih pemimpin yang betul. Yang betul maksudnya pemimpin itu hendaklah memimpin kerana Allah, bukan kerana yang lain. Jadi insya-Allah kalau seseorang pemimpin itu dia memimpin kerana Allah, maka insya-Allah dia akan melaksanakan tugasnya
amanahnya dengan baiklah. Tidak berlaku penyelewengan, tidak berlaku kata pecah amanah, maka rasuah dan sebagainya. Jadi itulah aspek kehidupan yang sebenar. Orang yang hidup hatinya hidup, jasadnya hidup, dan dirinya berbeza dengan orang yang kita nampak hidup tapi di sisi Allah dia sebenarnya telah mati. Dia berbeza. Jadi setelah kita mengetahui kehidupan yang sebenar, kehidupan yang sebenar ini maksudnya jasad seseorang itu hidup dan hati seseorang itu hidup, kan? Kita perlu tahu pula bagaimana cara untuk menyahut seruan Allah. Soalnya bagaimana seseorang itu ingin berusaha ke arah demikian. Maksudnya bagaimana kita nak berusaha menyahut seruan Allah. Kita dah tahu cara nak menghidupkan hati adalah dengan menyahut seruan Allah. Tapi bagaimana caranya? Jadi untuk menjadikan diri kita ni sebagai manusia yang hidup dengan menyahut seruan Allah, ada beberapa perkara yang perlu kita usahakan. Jadi perkara yang pertama itulah yang dinamakan sebagai hidayah. Bukan orang nama hidayah, tapi hidayah ini adalah petunjuk. Orang yang terpanggil untuk menyahut seruan Allah adalah orang yang dilontarkan, dicampakkan hidayah oleh Allah ke dalam hatinya. Jadi hidayah itu adalah milik Allah. Hidayah adalah milik Allah, bukan milik manusia. Yang memberi petunjuk ini hanyalah Allah semata-mata. Dan dialah yang memberi kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi dalam Al-Quran pun ada sebut tentang benda ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272, laisa alaika hudahum, bukanlah kewajipanmu yang menjadikan mereka mendapat petunjuk. Maksudnya bukan kerja kita, bukan kuasa kita nak menjadikan seseorang itu mendapat hidayah ataupun petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberi petunjuk, kan? Taufik hidayah dan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi dalam ayat yang lain juga dia menyatakan bahawa Walillahil masyriq wal maghrib, katakanlah masyriq wal maghrib, daripada timur dan ke barat itu adalah kepunyaan Allah. Yahdi man yasha wa ila siratin mustaqim. Dan wajiblah kita mematuhinya, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi kita tahu bahawa hidayah itu milik Allah. Jadi bukan kuasa kita, tapi kita boleh berusaha sebenarnya untuk mencari hidayah. Bukan kita tak berusaha, kita berusaha untuk mencari hidayah. Tapi yang menjadikan seseorang itu kata hatinya terbuka, kata menjadikan seseorang itu kenal, tahu bahawa dia telah diberikan petunjuk oleh Allah, itulah tugas Allah semata-mata. Contohlah kita boleh bawa kuda, kita boleh bawa kuda ke tepi sungai, tapi kita tak boleh paksa dia untuk minum air. Itulah ibaratnya. Kita hanya boleh mendorong ataupun membawa, mengajak seseorang itu ke jalan hidayah. Tapi yang dibukakan hatinya itu, yang dicampakkan hidayah ke dalam hatinya itu, itulah Allah punya kerja. Jadi ada beberapa cara yang kita ni berusaha untuk mendapatkan hidayah. Maksudnya ada 7 cara, ada beberapa cara yang menunjukkan hidayah itu diturunkan. Pertama itu Allah memberi terus hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tak ada sebab ataupun tidak ada alasan, tapi Allah kata aku nak beri dia hidayah. Tidak akan ada sesiapa yang boleh menghalang, tidak akan ada sesiapa yang boleh menafikan perkara tersebut. Bila Allah kata dia nak bagi, maka seseorang itu akan dapat hidayah. Tapi kalau Allah kata dia tak bagi, kita usaha bagaimanapun, usaha berat, usaha susah macam mana pun,
tetap dia itu tidak akan mendapat hidayah. Baik, cara yang kedua iaitu dengan kejadian yang berlaku yang mendatangkan kesedaran dan iktibar. Ini biasa berlaku lah. Contohnya apabila seseorang itu yang sebelum ini dia lalai, dia banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, tiba-tiba berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan dia sedar, dia ambil iktibar. Jadi setelah berlaku kejadian itu dia insaf, terbuka hatinya untuk mendapat hidayah. Itulah orang yang telah lama melakukan maksiat, telah lama bertahun-tahun dia melakukan dan kesesatan. Ada sesuatu pada dirinya, kemalangan ke atau apa musibah lah. Dan setelah itu barulah dia sedar bahawa selama ini yang dia lakukan hanyalah dosa dan maksiat. Tapi setelah itu, setelah kejadian tersebut, dia jadi menyesal dengan perbuatannya sebelum ini, maka dia itu telah mendapat petunjuk jalan ke arah kebenaran. Baik, seterusnya cara yang ketiga, iaitu dengan berfikir. Jadi berfikir ni, kalau kita lihat orang yang mendapat hidayah melalui jalan berfikir, apa yang saya tengok banyak terjadi kepada pengkaji. Contohlah pengkaji barat, pengkaji dari barat, yakni orientalis. Jadi mereka ini bukan orang Islam, tapi mereka mengkaji tentang Islam. Ada yang belajar tentang tafsir Quran, ada yang mengkaji hadis, ada yang belajar mengenai sejarah Islam. Maka dengan daripada kajian yang dilakukan, dengan kajian yang dilakukan, maka dia menyimpulkan bahawa Islam itu adalah agama yang betul, agama yang benar. Jadi kita lihat sebenarnya banyak cendekiawan ataupun pengkaji barat, ini orientalis yang setelah hidayah, kalau mereka masuk ada pengkaji barat, iaitu mereka berfikir, dia kaji dalam Quran, teks-teks Al-Quran, kejadian-kejadian yang berlaku semuanya berkait dengan Islam. Maka hatinya itu terdetik, hatinya itu terbuka untuk memeluk Islam. Baik, cara yang keempat, iaitu dengan ilmu. Dengan ilmu samalah dengan cara yang ketiga tadi, yakni dengan berfikir. Jadi dengan ilmu jugalah dia menjadikan akal fikirannya itu sebagai saksi bahawa Islam itu adalah agama yang betul, sempurna. Jadi memang betul dia menggunakan untuk berfikir. Itulah orang-orang yang menggunakan akal. Tapi tak semua orang yang mendapat hidayah melalui jalan ini. Sebab apa? Dia banyak dia memerlukan suatu penelitian ataupun kajian yang mendalam tentang Islam. Barulah dia dapat mengetahui Islam itulah agama yang betul. Contohlah seperti kejadian siang dan malam, hujan daripada langit, semuanya itu atas kuasa dan ketentuan Allah. Tidak ada manusia yang boleh buat. Jadi apabila seseorang itu berfikir tentang perkara ini, maka dia mengakui bahawa Allah lah yang menjadikan segala kejadian tersebut. Tidak ada manusia yang boleh. Baik, cara yang keenam, iaitu dari lidah orang yang menyampaikan kebenaran. Banyak berlaku melalui wahyu, maksudnya melalui lidah Rasul, Nabi dan ulama dan sebagainya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Seperti golongan bukan Islam, golongan munafik, golongan kafir. Jadi setelah
melihat mukjizat yang Rasul tunjukkan, maka mereka itu mendapat hidayah. Sebelum ini mereka tak yakin. Dia tanya Nabi, apakah kalau betul kau ni utusan Allah, apa yang kau boleh buat? Jadi banyak orang bukan Islam pada zaman dahulu, mereka menafikan kenabian. Sebab apa? Sebab mereka tak melihat mukjizat Nabi. Tapi setelah mukjizat Nabi itu dizahirkan, maka barulah mereka itu percaya, barulah mereka itu yakin bahawa itulah Nabi yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita tengok mukjizat dia bukan sesuatu yang berlaku kepada manusia biasa, juga karamah, perkara luar biasa yang berlaku ke atas manusia. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat kelebihan ni, kelebihan mukjizat dan karamah. Jadi apabila setelah seseorang itu melihat kejadian-kejadian tersebut, maka barulah mereka itu meyakini dan mempercayai tentang Islam. Dan cara yang terakhir, hidayah itu dapat kita lihat dengan cara bermujahadah untuk taat. Jadi bila sebut bermujahadah ni, seseorang itu perlu bersungguh-sungguh, bersusah payah untuk mendapatkan hidayah. Contoh seperti seseorang yang bukan Islam, mungkin dia lihat okey, ada agama lain selain agama yang dia anuti. Jadi dia terlihat satu agama ni Islam. Jadi dalam hati dia cuba untuk mengkaji tentang Islam. Apa yang orang Islam buat, siapa yang orang Islam sembah, apa perkara-perkara keimanan dalam Islam. Jadi dia kaji. Apabila dia kaji, dia cuba untuk ikut. Tapi dia belum yakin lagi, tapi dia cuba untuk ikut. Seperti kawan-kawan orang yang bukan Islam, kita tengok dia belajar untuk berpuasa, tapi dia bukan Islam, tapi dia belajar untuk berpuasa. Dia belajar untuk baca Quran, dia belajar untuk faham makna dalam Al-Quran, dia belajar untuk faham makna-makna dalam hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW. Jadi setelah dia kaji, setelah dia ikut secara teori dan praktikal, secara perlahan-lahan barulah dia mula percaya dan yakin tentang Islam, dan pada akhirnya dia memeluk Islam. Jadi ini memerlukan masa yang agak panjang lah. Kalau kita tengok beberapa tokoh-tokoh ilmuwan yang sebelum ini mereka bukan Islam, kemudian mereka memeluk Islam, ini mu'allaf. Jadi kita tengok perjalanan dia nak memeluk Islam tu mungkin makan masa yang lama, bertahun-tahun. Mungkin daripada kecil lagi dia dah cuba untuk ikut secara perlahan-lahan. Dan mungkin setelah lama kenal Islam, barulah dia memeluk Islam. Jadi itulah orang-orang yang sebelum mendapat hidayah, dia dapat hidayah ni dengan macam-macam cara. Tapi kita ni pula, kita ni lahir dah Islam, mak ayah kita Islam, datuk nenek kita Islam. Tapi adakah kita ni betul-betul kenal Islam yang sebetulnya? Adakah betul-betul kita ni orang kata Muslim? Tengok nama dah Islam, tengok kita sambut hari raya, tengok kita puasa apabila datang bulan Ramadan. Tapi adakah kita ini Islam dengan hati? Adakah kita ini Islam dengan perbuatan saja, ataupun adakah kita ini Islam dengan kelakuan, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan tingkah laku kita? Adakah kita ni 100% menggambarkan seorang Islam? Jadi oleh yang demikian, hendaklah kita berusaha mendapatkan hidayah daripada Allah untuk menghidupkan diri kita ini, menghidupkan hati. Kedua, ini cara untuk kita menyahut seruan Allah. Itulah dengan mesti kita ni ada keimanan. Jadi seseorang yang hendak menjadi seorang yang soleh, dengan dapat menyahut seruan dari Allah, perlulah mempunyai iman. Jadi iman itulah yang kita maksudkan sebagai percaya.
Iman itulah yang kita masukkan sebagai yakin kepada apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan yang ketiga, kita mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Syarat ketiga untuk menjadi seorang yang soleh dengan mendapat seruan dari Allah, seseorang itu perlulah mempunyai ilmu. Jadi dalam Al-Quran juga ada menyatakan, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Mesti berbeza kan. Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu kan? Orang yang belajar dengan orang yang tak belajar, dia mesti ada perbezaan. Dan sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran, dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna, mencarinya dengan ilmu. Apabila seseorang itu ada ilmu, itulah maksudnya dia dapat membezakan, dapat membandingkan apa yang betul dan apa yang salah. Jadi dengan ilmu, seseorang itu dapat tahu kewajipan yang perlu dilaksanakan pada dirinya, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara dan ummah secara amnya. Jadi bila kita ada ilmu, kita tahu apa nak buat kan? Seorang lelaki apabila ada ilmu, dia tahu bagaimana cara nak jaga diri dia, bagaimana cara dia nak didik isteri dia, dia tahu bagaimana cara nak mengajar anak-anaknya kan? Dia tahu apa tanggungjawab dia sebagai seorang ahli dalam masyarakat, dalam komuniti. Seorang itu apabila ada ilmu, dia juga tahu apa peranan dia sebagai pemimpin, kalau dia pemimpin lah, dan apa peranan dia sebagai rakyat, kalau dia adalah seorang rakyat. Ini orang biasa. Maksudnya perlu untuk dia menyumbang, perlu untuk dia melakukan tanggungjawab. Ada kalanya perlu untuk dia melakukan pengorbanan. Pengorbanan ini bukan maksud korbankan diri tak, tapi apa yang dia sanggup untuk keluarkan dari aspek tenaga ataupun wang ringgit, ataupun dari aspek bantuan yang dia boleh hulurkan supaya dapat membantu menjadikan keluarganya, menjadikan sebuah masyarakat itu hidup di maksudnya hidup bukan setakat hidup aktif dengan melakukan kerja-kerja kemasyarakatan tak, tapi hidup dengan cara mengamalkan kemasyarakatan mengikut syariat Islam. Itu maksudnya menghidupkan masyarakat mengikut syariat Islam, maksudnya hidup dalam keadaan bermuafakat kan? Apabila kita tahu ada anggota masyarakat kita yang susah, kita hulurkan bantuan. Apabila kita tahu ada yang sakit, kita hulurkan derma. Apabila kita tahu dia susah kan? Kita bantu setakat yang kita mampu. Orang yang lebih bagi lebih, orang yang kurangnya kita bagilah kurang, ataupun kita hulurkan setakat yang kita mampu. Tak mampu bagi wang ringgit, kita hulurkan bantuan tenaga. Dan kalau yang selemah-lemah bantuan, itulah kita menghulurkan doa. Dan juga perlulah untuk menjadikan negara itu berkembang, menjadi negara yang kita kata apa, baldatun tayyibun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Allah mengampunkan seluruh rakyatnya. Jadi itu penting, kena ada ilmu. Jadi pemimpin lagilah kena ada ilmu, kena tahu cara macam mana nak pimpin rakyat. Jadi sebelum pimpin rakyat, kena pimpin diri sendiri dulu. Jadi bila diri sendiri pun tak terpimpin, maka macam mana pimpin orang lain. Jadi dalam Al-Quran juga ada dalil yang menyatakan Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan bagi orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan beberapa darjat oleh Allah. Jadi darjat orang yang berilmu ni dia lebih lah berbanding orang yang tidak ada ilmu. Jadi Allah memandang itu. Apabila seseorang itu berilmu, maka Allah tinggikan darjat dia. Sebagaimana kita memuliakan orang yang berilmu, kita memuliakan ulama, kita memuliakan guru, kita memuliakan para ustaz, ustazah, asatizah dan sebagainya kan? Itu maksudnya kalau manusia pun boleh memberikan
kata memandang mulia kepada orang yang berilmu, apatah lagi Allah lagilah memandang mulia kepada orang yang berilmu. Jadi oleh demikian hendaklah kita sentiasa mempertingkatkan ilmu agar kita dapat lebih memahami kehidupan ini. Tak ada ilmu, kita tak kenal Allah, kita tak kenal Nabi, kita tak tahu macam mana nak hidup sebagai seorang Muslim. Jadi kita ni bukan setakat nak Muslim saja, kita nak jadi mukmin. Ini orang yang berilmu, orang yang beriman, mukmin, orang yang beriman. Kita nak jadi muttaqin, orang yang bertakwa. Bukan setakat Muslim saja. Muslim saja sebenarnya itu syarat yang terlalu asas sebagai seorang Islam. Jadi setelah kita Islam, hendaklah kita jadi mukmin, hendaklah kita jadi muttaqin. Ini bertakwa. Cara yang keempat untuk menyahut seruan Allah. Cara yang keempat untuk menyahut seruan Allah, mestilah kita ni ada amalan. Mestilah kita ni ada amalan. Ini seseorang yang hendak menjadi orang soleh dengan menyahut seruan Allah perlulah mempunyai amalan. Di antara yang dapat membezakan seseorang yang lain selain daripada ilmu tadi, daripada ilmu tu kita dapat tahu seseorang itu, kita dapat bezakan orang berilmu dan orang yang jahil. Tapi dengan amalan pun kita dapat membezakan juga. Orang yang kafir contohnya, orang kafir makan, orang beriman pun makan. Maksudnya orang kafir pun kita tengok dia hidup juga macam kita, dan dia melakukan aktiviti seharian macam kita. Dia pergi kerja, kita pergi kerja. Dia makan, kita makan. Dia kerja, apa saja yang kita buat sebenarnya hampir sama dengan dia, cuma makanan mereka mungkin berbeza. Mereka tak makan daripada sumber yang halal. Mereka mungkin tak kisah bersih atau tak bersih. Mereka mungkin tak kisah halal ataupun haram. Tapi orang yang beriman, dia kena jaga ni. Dia kena tahu apa yang dia makan setiap hari. Dia kena tahu apa pekerjaannya setiap hari. Dia kena tahu apa amalan dan ilmu yang dia belajar pada setiap hari. Jadi kalau orang yang bukan Islam ataupun orang fasik, mereka bekerja itu bukan untuk menambahkan keimanan, tapi hanya sekadar untuk mencari rezeki untuk kepentingan dirinya sahaja. Tapi kita orang Islam ni, orang yang menyahut seruan Allah, kita ni bekerja mestilah kerjaan itu kerjaan yang halal. Jadi amalan yang kita buat itu juga amalan yang tidak bertentangan dengan syariat. Orang fasik, mereka mungkin tak kisah pekerjaan itu halal ataupun haram. Mencuri pun dia buat, merompak pun dia buat, sebab dia tak kisah halal dan haram, asalkan dia dapat duit. Tapi kita orang yang beriman, kita tak bolehlah buat perkara tersebut untuk sebagai sumber rezeki. Kita tak boleh jadikan pekerjaan merompak, mencuri, menyambung itu sebagai sumber rezeki, sebab dia adalah amalan dan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jadi kita kena betulkan balik amalan kita, pekerjaan kita dan perbuatan kita dalam seharian. Pekerjaan dan amalan kita ni betul, maka insya-Allah kita ni akan termasuk dalam golongan yang menyahut seruan Allah. Baik, perkara yang kelima. Perkara yang kelima pula, seseorang itu mesti mempunyai akhlak. Mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Seorang yang ingin menjadi orang yang soleh dengan mempunyai akhlak. Jadi kalau kita tengok siapa contoh orang yang mempunyai akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia, yang boleh kita jadikan sebagai contoh, boleh kita jadikan sebagai tauladan, itulah dia Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang mempunyai akhlak yang terbaik. Jadi ada sahabat yang bertanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Jadi akhlak Rasulullah itulah seperti Al-Quran. Jadi dalam Quran menyebut tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi akhlak itulah yang
yang diamalkan, yang dipraktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu akhlak? Akhlak ini adalah gabungan di antara sifat dan sikap yang baik. Dia sesuatu yang kita tonjolkan secara zahir. Jadi apabila kita membicarakan mengenai akhlak, maka kita akan membincangkan mengenai akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah contohnya seperti redha. Redha maksudnya kita ini cukup, kita ini pasrah, kita ini kita tak minta lebih-lebih lah. Itu maksudnya kita redha dengan Allah. Nah, akhlak yang lain seperti tawakal, sabar dan lain-lain. Baik, dan terusnya adalah akhlak kepada diri sendiri, iaitu seperti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini termasuk dalam akhlak yang baik juga lah. Itu yang kita, akhlak yang kita perlu tunjukkan secara zahirnya. Jaga kebersihan, sentiasa makan makanan yang baik lagi, yang halal lagi baik. Dan akhlak yang kita perlu buang, itulah akhlak seperti sifat malas, bakhil, kedekut, putus asa dan sebagainya. Jadi kita ni perlu bersihkan diri kita. Bersih bukan setakat bersihkan jasad, bukan setakat bersihkan jasmani, tapi juga kita kena bersihkan hati dan rohani. Memang kalau yang kita nampak kotor di tangan, kotor di kaki, kotor di badan, kita boleh basuh dengan sabun. Tapi yang kotor di hati pun perlu juga untuk kita bersihkan juga. Kita kena tahu bagaimana cara nak membersihkan hati, bagaimana cara nak menyuci. Sebelum ini banyak kita melakukan dosa dan maksiat, maka kalau kita daripada sifat malas. Kalau sebelum ni kita nak ibadah malas, maka kita kena bersihkan, tukar jadi sifat rajin pula. Rajin untuk beribadah, rajin untuk melakukan suruhan Allah. Dan juga kita kena buang sifat kedekut. Kalau sebelum ni kita susah sangat nak bersedekah, susah sangat nak mengeluarkan sebahagian daripada harta kita atas jalan Allah, maka selepas ini jadikanlah sifat pemurah, jadikanlah sifat dermawan itu sebagai salah satu akhlak yang baik dalam diri kita. Dan satu lagi iaitu membersihkan diri daripada sifat putus asa. Jadi kita dalam Islam sebenarnya haram hukumnya untuk kita ni berputus asa. Sebab apa? Banyak orang yang berputus asa dalam hidup dan akhirnya mereka menamatkan riwayat hidup mereka sendiri, iaitu dengan bunuh diri. Jadi kita ni haram untuk berputus asa. Sentiasa masih kita ni ada tempat untuk bergantung. Sentiasa kita ni masih ada Allah untuk kita ni suarakan kita ni punya masalah, kita punya apa saja yang kita nak nak luahkan, ada tempatnya, iaitu kepada Allah. Dan insya-Allah Allah lah yang akan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang kita hadapi. Baik, seterusnya akhlak kepada manusia pula. Itu akhlak terhadap diri kita sendiri, ni akhlak terhadap manusia yang lain pula. Seperti kita kenalah praktikkan, amalkan akhlak seperti berlemah lembut. Jadi janganlah kita ni cakap kasar dengan orang, janganlah kita ni suka memaki, suka menengking, suka mengherdik dan apa-apa sajalah yang sinonim dengannya, yang menunjukkan bahawa kita ni seorang yang kasar. Jadi kita ni kena berlemah lembut. Nabi walaupun dia marah sekalipun tak pernah dia mengucapkan kata-kata menghina ataupun kata-kata yang kasar. Tapi ada masanya Nabi tegas. Tapi tegas itu pun tegas yang kata bukanlah sampai seseorang itu terasa. Jadi kita kena jaga hati orang juga. Macam mana kita nak orang lain jaga hati kita, macam tu jugalah kita kena jaga hati orang lain. Nah, yang lain kita kena tawaduk. Tawaduk ini itulah merendah diri. Merendah diri sesama manusia yang lain.
Jangan kita ni tunjukkan sifat bongkar. Walaupun kita ni lebih daripada orang tu, janganlah kita tunjuk kita ni sombong. Janganlah tunjuk kita ni angkuh kan, dengan apa yang kita ada. Sebab apa yang kita ada semuanya hanyalah kurniaan dan pinjaman Allah semata-mata. Allah bagi pinjam kepada kita sementara kan, kelebihan-kelebihan yang kita ada tu. Jadi tak perlulah kita tunjuk pada orang lain kita ni lebih kan. Sebab ada masanya kita lebih, dan ada masanya mungkin Allah akan tarik balik kelebihan kita tu. Jadi kita akan jadi kurang pula terhadap orang lain. Jadi perlu ada sifat tawaduk sesama manusia. Dan lagi tidak berlaku zalim, tidak merosakkan dan tidak membinasakan terhadap makhluk-makhluk yang lain pula. Itu kita, janganlah kita ni bila kita ada kuasa lah, bila kita ada kuasa jangan kita ni zalim terhadap orang lain ataupun makhluk lain. Kadang-kadang kita ni tengok haiwan, kita tahulah kita ni lebih hebat, lebih besar daripada haiwan tu. Tapi janganlah sampai kita zalim terhadap haiwan contohnya. Kadang-kadang kita tengok kucing, kadang-kadang keluar dekat berita kita dengar sedih kan? Dia masuk kucing dalam washing machine lah kan? Dia baling kucing daripada tingkat atas lah kan? Dengan tujuan nak menzalimi, dengan tujuan nak menyakiti haiwan tersebut. Jadi itu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena menonjolkan akhlak yang mulia, bukan setakat manusia saja, tapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Termasuklah haiwan jugalah, dan termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang kita tengok tumbuh-tumbuhan ni, memanglah tumbuh-tumbuhan ni tidak boleh berkata-kata, tidak boleh melawan sekalipun apa kita buat dekat dia. Tapi janganlah kita merosakkan tumbuh-tumbuhan. Contohlah pokok bunga. Pokok bunga ni elok je dia hidup kan? Ada daun, ada bunga, hidup dia, tumbuh dengan subur. Kita pula pergi patah-patahkan ranting dia, kita pergi cabut bunga dia sesuka hati dengan tujuan nak merosakkan. Kita pergi macam lah kan, kita letak racun ke apa dekat pokok tu, yang pokok tu mati. Jadi itu kalau dengan tujuan hendak menzalimi ataupun merosakkan, maka itu bukanlah dari contoh akhlak yang baik. Walaupun kepada haiwan, walaupun kepada tumbuh-tumbuhan, perlu untuk kita tunjukkan akhlak yang baik kepada makhluk-makhluk tersebut. Jadi dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawa Allah menyukai orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baik dan orang yang membuat kebaikan adalah orang yang berakhlak mulia. Jadi kita ni nak masuk dalam golongan orang yang dipandang oleh Allah, golongan orang yang Allah sukai, golongan yang Allah cintai. Kita nak termasuk dalam golongan itu. Jadi dalam satu ayat ni Allah ada menyatakan bahawa iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Pada masa senang dan susah, bukan waktu senangnya. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Nah, inilah Allah mengasihi. Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang buat perkara kebaikan. Mendermakan harta pada masa susah dan senang. Sebab tu kata bila ada lebih kita bagi lebih, bila ada sikit kita bagi sikit. Jangan tak bagi langsung. Bila ada sikit bagi sikit, bila ada banyak kita bagi banyak. Dan orang-orang yang memaafkan, orang yang menahan kemarahannya. Jadi kita kena, walaupun kita ni kadang-kadang setiap hari ada je perkara yang buat darah kita naik kan. Kadang-kadang anak buat perangai, kadang-kadang isteri buat perangai, kadang-kadang pekerja buat perangai, majikan buat perangai. Jadi ada saja perkara yang menguji ataupun menduga kesabaran kita. Jadi kita kenalah menahan kemarahan. Kata siapa orang yang boleh menahan kemarahan. Kalau dia kuat, tapi dia apa, kuat, kita tengok badan dia apa, berketul-ketul, sadar dan sebagainya. Tapi kalau dia tak boleh menahan kemarahannya, maka dia bukanlah orang yang kuat sebenarnya. Walaupun badan dia besar, badan dia sasa, tapi dia tak dapat mengawal kemarahan, dia bukanlah orang yang kuat. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, inilah yang
antara yang susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang orang ni buat salah sikit je, tapi kita dendam dekat dia ramai lama. Untuk memaafkan. Sebab apa? Bila kita memaafkan orang lain, maka hati kita ini pun akan menjadi tenang. Sebab tu kalau boleh setiap hari, setiap malam sebelum kita nak tidur tu, kita maafkan setiap orang di sekeliling kita, barulah kita boleh tidur dengan tenang. Jadi kalau kita belum memaafkan orang lain, dalam tidur kita ni pun kita tak boleh nak tidur. Kita rasa dendam pada seseorang tu. Kita rasa, kita nak fikir apa kita nak balas yang tak baik pada orang tu. Jadi itu tak boleh lah. Jadi sepatutnya kita setiap hari kita memaafkan orang di sekeliling kita. Moga-moga dengan kita memaafkan orang lain, Allah pula akan memaafkan setiap kesalahan kita. Itu yang kita nak. Jadi itulah demikian cara untuk menjadi golongan yang menyahut seruan Allah tadi. Dia mesti berusaha untuk mendapat hidayah. Kemudian mesti ada iman, mesti ada kepercayaan, mesti ada ilmu, kan? Dan mesti ada amalan, yang terakhir mesti ada akhlak yang baik. Jadi insya-Allah apabila telah melakukan perkara-perkara ini, maka insya-Allah golongan ini akan termasuk dalam golongan yang Allah berikan kepadanya hati yang tenang, hati yang tenang dan kebahagiaan, saadah. Itu yang kita nak dekat dunia ni, hati yang tenang. Sebab apa? Hati yang tenang itulah yang akan membawa kita ke tempat yang tenang. Tempat yang tenang mana? Syurga lah. Jadi kita nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga bukan dengan hati yang sakit, bukan dengan hati yang rosak, bukan dengan sifat-sifat yang buruk, kan? Jadi itulah apabila seseorang itu tenang dan bahagia di dalam hatinya, pada kehidupannya di dunia ataupun di akhirat, maka itulah yang disebut sebagai jannatul ajilah, atau apa yang disebut sebagai syurga yang didahulukan. Syurga yang didahulukan. Ada drama itu syurga yang dirindui, apa tak? Jadi ini syurga yang didahulukan. Maksudnya belum kita masuk syurga, kita dah dapat syurga dalam hati kita. Kita dah dapat ketenangan. Jadi oleh itu, marilah kita sama-sama menjadi orang yang soleh, orang yang solehah, supaya kita dapat menyahut seruan Allah. Maka dengan menyahut seruan Allah itulah, kan, hati kita ini hidup. Hati kita ini hidup, jasad kita ini pun hidup. Bukan setakat jasad hidup tapi hati mati, kita tak nak macam tu. Kita nak jasad hidup, hati pun hidup. Itulah yang dikatakan apabila seseorang hatinya itu hidup, maka baiklah hidupnya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau jasad orang tu mati, jasad orang tu hidup tapi hati orang tu mati, maka hilanglah kebaikan di dunia dan hilanglah kebaikan di akhirat. Itulah yang dinamakan sebagai menghidupkan kehidupan. Jadi kita mohon pada siapa untuk memberikan kita keistimewaan ini? Kita mohon pada siapa untuk berikan kelebihan ini? Kita minta pada Zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup itulah Allah, Al-Muhyi. Sifat Allah Al-Muhyi iaitu yang menghidupkan. Allah itu hidup, dia tidak akan mati. Tidak ada, dan mati itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi bila kita nak hati kita hidup, kita minta pada yang maha hidup. Moga-moga dengan hidupnya hati kita ini dapat juga kita hidupkan jasad kita ini, dapat kita jadikan jasad kita ini jasad yang tenang, dapat kita beribadah, dapat kita berfikir perkara-perkara yang baik, dapat otak kita, akal kita terima hadam ilmu-ilmu yang baik. Dan semoga Allah memberikan segala kebaikannya pada diri kita, insya-Allah. Maksudnya setakat itu sajalah perkongsian tazkirah pada petang ini. Semoga kita ni tergolong dalam golongan yang dihidupkan hatinya. Walaupun kadang-kadang kita nampak orang ni kulitnya gelap,
kulitnya gelap tapi biarlah hatinya itu cerah, hatinya itu bersinar. Jadi jangan kita tengok rupa, jangan kita tengok fizikal. Kita ambil contoh lah sikit. Ambil contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itulah yang hamba, seseorang hamba pada zaman Nabi dulu, kan? Bilal al-Habashi. Jadi orang Habsyah ni sekarang ni negara mana? Ethiopia. Jadi Ethiopia ni kita tahu negara Afrika. Dia orang ni gelap, berkulit gelap. Jadi Bilal kulitnya gelap. Daripada jauh kalau orang nampak gelap, itulah itu Bilal dah sampai. Tapi walaupun kulitnya gelap, tapi hatinya itu cerah, kan? Hatinya itu bersinar. Jangan kita tengok rupanya, tapi hati. Tapi kita tak dapat tengok hati orang lain. Allah yang dapat lihat apa yang ada dalam hati kita. Hati kita ni bersih ke kotor, hanya Allah saja yang mengetahui. Jadi kita ni kena berusaha untuk bersihkan, insya-Allah. Jadi setakat itu saja perkongsian petang ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala kekurangan itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.